kesedaran dan akan membuang segala stigma masyarakat mengenai HIV/AIDS ini bersempena dengan Hari Sedunia AIDS 2022. Jadi di antara stigma masyarakat yang sentiasa memulaukan terutamanya anak-anak yang mempunyai ataupun positif AIDS ataupun mungkin mereka tidak ada positif AIDS tapi mereka adalah anak kepada mereka yang mengidap penyakit ini juga dipulaukan. Jadi itu yang sebenarnya kita ingin bincangkan bersama dengan tetamu yang cukup hebat di sebelah saya. Kita panggil Mama ya. Bersama dengan Haja Nurlina Haji Alawi, pengasas yang di-Petua Persatuan Kebajikan Anak kepada Pesakit HIV/AIDS Nur Iman Malaysia Pernim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sihat Mama? Sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini Mama bersama cucu-cucunya. Ya, pertama kali bawa cucu-cucu anak-anak ke dalam konti. Kan? Di set sebelah sana ada juga Ridwan bersama dengan anak-anak Mama, tapi kita akan bersama dengan Ridwan sebentar saja lagi. Tu dah nampak sebaya dah Ridwan kat sana. Hari ini kita ada Iskandar Abdullah, cucu angkat 8 tahun. Kita ada juga Tua. Ini merupakan Cina Myanmar. Berusia 7 tahun dan juga ada Kaftri. Cucu angkat juga. Aslilah. Ini orang asli? Ya. Okey. Mama, kita nak bercerita terlebih dahulu macam saya katakan tadi. Bila kita menyentuh mengenai HIV/AIDS ni, ramai yang takut. Takut seolah-olah macam HIV/AIDS ni macam COVID-19. Dekat je jangkit. Dekat je jangkit. Padahal sebenarnya bukan begitu cara penyebaran dia. Jadi Mama mungkin ada mukadimah ni nak menceritakan terlebih dahulu mukadimah mengenai HIV ni dan apa sebenarnya stigma atau pandangan masyarakat yang perlu kita kikis. Alhamdulillah. Terima kasih Syafiqah. Alhamdulillah. Sebenarnya pada Mama tidak ada stigma. Pada Mama bila kita bela anak-anak ni, bela macam anak kita dan kita yang buat stigma tu sebenarnya. Jadi bila kita takut dalam diri kita dan kita akan createkan stigma tu. Pada Mama, saya dah bela anak-anak dah 21 tahun. Macam mana saya kata 21 tahun? Saya mengandung lagi anak yang ke-6, susukan anak angkat yang pertama. Yang Iman dah umur 21 tahun. Maksudnya dah 21 tahun lah saya bela anak angkat. Dan dah 18 tahun saya buka Pernim, Persatuan Kebajikan Anak kepada Pesakit HIV/AIDS Nur Iman Malaysia. Dan 2015 dan saya dah 17 tahun dah buka Keluarga Besar Nurlina Ibrahim. Maksudnya tidak ada stigma pada saya. Pada saya HIV/AIDS tu dia bukannya sakit yang boleh yang hari ni kita jumpa itu jangkit tak. Sebenarnya orang ramai takut sebab kenapa dia dapat HIV? Sebab mungkin kerana dia dadah persetubuhan yang macam-macam. Jadi daripada ibu kepada anak. Jadi pada saya benda tu semua stigma tu tidak ada pada saya. Pada saya kita yang create stigma tu dan kita macam saya macam Mama dah 21 tahun bela anak-anak ni. Orang kata jatuh bangun pahit manis itu semua saya dah rasa dan saya bersyukur pada Allah kerana Allah beri saya peluang untuk bela anak-anak ni dan bela macam anak sendiri dalam rumah dan menghapuskan terus stigma tu. Tidak ada stigma. Betul. Nak menjaga, memberi perlindungan kepada mereka itu saya rasa niat semua orang. Betul. Tetapi untuk memberi komitmen itu sebab anak tu kalau ada HIV kita kena bawa di hospital. Kalau yang sampai peringkat AIDS macam anak saya baru kehilangan anak saya yang saya bela daripada tahun 2004. Sekarang ni Siti Nohatika dia dah 25 tahun dan baru saja meninggal pada bulan 5 baru ni. Dah sampai peringkat AIDS dah setahun. Dah buta, dah stroke, dah kuman dah masuk otak, dah tak ingat apa-apa. Tapi masa dia setahun tu bela adik-adik dia dan anak-anak kandung, anak angkat sama bela kakak dia. Maksudnya tidak ada stigma kat situ juga. Maksudnya bayangkan inilah dia dah terlantar, dia tak ingat apa-apa, dah macam baby pun lahir. Tapi masa tu kita sebenarnya maksudnya semuanya kerana jiwa cinta tanpa sempadan. Kan, cinta tanpa sempadan tu. Tapi bagaimana sebenarnya cinta itu mula berputik di hati Mama untuk mengambil anak-anak ini? Sebenarnya kalau cerita dululah tahun 2001 saya didatangi oleh bukan didatangi lah, maksudnya arwah mak saya telefon, dia kata Mama Lina ada kawan adik yang mengandung. Yang mengandung, lepas tu bila dah mengandung tu dia ada HIV. Jadi saudara mara semua mak mungkin tak nak bela. Jadi bila arwah mak cakap macam tu, saya kata tak apalah mak, saya nak bela. Saya sanggup. Nurlina Alawi dia suka cabaran sebenarnya. Dia suka benda yang baru. Jadi benda yang baru masa dulu tahun 2001 tu memang baru sangatlah. Orang takut sangat dengan HIV. Ya, betul. Jadi pada masa tu saya kata saya nak cabar diri saya untuk
saya nak buat satu benda yang baru. Yang saya nak, sebab satu lagi saya melihat bila cucu nenek diam saya. Maaf ya. Tak apa. Bila saya ambil gadis tadi, jadi masuk dalam rumah saya sendiri sebagai anak. Jadi saya masa tu dia mengandung apa semua, saya belum macam biasa. Jadi bila sebenarnya benda tu semua maksudnya bila saya ambil gadis tadi dan saya beranakkan dia, bersalinkan dia, dan saya mengandung lagi untuk menyusukan dia apa semua tu. Jadi benda tu macam saya rasa satu benda yang Allah nak bagi saya sesuatu rupanya. Jadi saya lepas saya mengandung, bersalin apa semua 2001, lepas tu Iman saya susukan dan saya dapat Alang dengan Atih yang juga anak kepada pesakit HIV juga. Jadi saya kata tahun 2003 saya kata saya nak buka persatuan lah. Nak tolong ramai lagi orang. Ramai lagi anak-anak yang terbiar di luar sana. Jadi saya dengan suami saya masa tu untuk buat kerja apa semua, akhirnya dapat, alhamdulillah. Dulu manual, bukannya macam sekarang ni ujung jari kan. Dulu manual, saya kena fokus. Betul. So bila fokus dan saya ambil diorang sebagai anak angkat dalam rumah. 2 tahun bela jadikan anak angkat. So, hari dulu anak angkat, sekarang kita ada cucu angkat. Cucu angkat. Ni ada 3 cucu dekat sini. Saya ada 25 cucu. 25. Kalau kita tengok gambar dekat belakang ni, begitu besarnya keluarga mama. Cemburu pula saya tengok. Maklum anak tunggal. Saya tak ada adik-beradik. Ni banyak betul adik-beradik saya depan ni. Kita ada Iskandar. 3 cucu mama ni hari ni ada 3 cerita yang berbeza. Mungkin kita mulakan. Iskandar ni bagaimana penciptaannya? Cik mana nak cerita sikit boleh? Iskandar sihat Iskandar? Sihat. Okey, Iskandar dah makan ubat belum? Mana cucu nenek punya ni? Tak apa. Okey, tak apa. Dia memang bawa dia punya ni. Ubat. Memang bawa dia punya ubat. Okay. So, Iskandar ni saya dapat dia pada tahun 2019. 2019 yang diberi oleh atuk dia sendiri. Dan di mana atuk dia menyerahkan setelah ibu dia meninggal dunia. Jadi bila ibu dia meninggal dunia dan atuk dia cerita yang bahawa dia ni pun ada HIV. Dia daripada Jerantut lah. Jerantut. Jadi mungkin atuk dia, nenek dia tak boleh mampu nak bela sebab nak hantar ke hospital jauh mungkin. Jadi itu yang bagi pada saya. Jadi mama bela dan saya berulang ke hospital Sungai Buloh setiap bulan untuk ambil ubat dia dan buat rawatan untuk dia. Jadi tidak ada stigma. Tidak ada stigma dan saya masuk ke dalam hospital tu sebagai dia cucu saya. Macam ialah bukan semua cucu dan juga anak mama di dalam rumah ini yang positif. Bukan. Dia Iskandar ni cucu yang sekarang ni seorang yang positif. Saya ada 7 sebenarnya yang HIV positif. HIV 7, 4 yang dah meninggal dunia, dah sampai peringkat AIDS, 4 orang dah meninggal, 3 yang masih hidup. Satu ni dia. Lepas tu 2 lagi dah besar, dah umur 16 tahun. Satu umur 18 tahun dan habis college lah. Dia tengah kat college. Macam Iskandar sekarang umurnya 8 tahun. Jadi bagaimana dengan perkembangan kesihatannya setakat ini? Alhamdulillah setakat ni dia jarang demam. Tapi dia dan masa COVID pun dia tak kena COVID. Wah, Iskandar kuat lah. Iskandar ramai orang kena COVID. Iskandar relax. Jadi malu. Iskandar adalah semua pipit. Comel Iskandar. Alhamdulillah. Itu Iskandar. Dan kita ada juga Tuah. Cucu nenek yang bertuah. Tuah ni bagaimana? Sebab kalau Tuah ni Cina Myanmar. Tuah ni sebenarnya saya dapat dia waktu dia umur 6 bulan. 6 bulan. Dia tak cukup bulan. Dan 6 bulan dia ditinggalkan di hospital SUKM. Jadi cucu dia nak cerita sikit Okey. Alah. Melekat dua-dua ni. Saya kat mama akan cerita dulu. Tak tahu lah panggil kakak ke aunty. So Tuan ni ditinggalkan di hospital dan saya ambil dia dan saya serahkan kepada adik saya. Adik saya nombor 9. Dan adik saya bela sampai umur 4 tahun. Alhamdulillah lah, macam biasa dia tak ada sakit yang teruk lah. Dan dia bukan warga negara. Jadi bila dah umur 4 tahun adik saya dia pulang balik pada saya. Kerana dia mungkin tak kemampuan untuk nak bela anak ni. Sebab bila nak bela anak yang bukan warga negara, dia agak sukar sebenarnya. Satu, hospital dia memang mahal. Kalau dia sekolah, buku mahal, nak kena ambil anak angkat 2 tahun bela, lepas tu mohon warga negara.
Lepas tu dah mohon warga negara. Tu hari saya dah mohon warga negara. Bila saya dapat je anak angkat, esoknya saya terus pergi ke kaunter warga negara. Saya nak mohon warga negara. Kalau kita boleh lihat ni di Kaca TV, ni tuak. Tadi tuak itu kan? Iskandar. Tadi Iskandar. Iskandar. Diorang semua rajin. Diorang ni di rumah bersistem mento-menti. Oh, minto-minti. Saya tak ada orang gaji. Oh, okey. Tak ada orang gaji. Jadi segala kerja-kerja rumah ni mereka yang lakukan. Ya, betul. Okey, selain itu apa lagi antara program dan juga aktiviti yang ada untuk anak-anak ini? Program kalau ada orang datang sebab mama kan rumah biasa tapi saya ada persatuan, ada NGO, jadi ramailah student universiti yang nak datang nak main dengan dia orang, buat program. Saya alu-alukan, memang saya suka. Jadi bolehlah datang main dengan tu lah. Main dengan dia orang dan dia orang happy. Dan macam-macam lah. Macam baru ni semalam lepas dia ada orang datang rumah untuk buat colouring ke, untuk buat doh, untuk buat macam-macam ni lah. Maksudnya sentiasa insyaAllah ada student universiti datang untuk bersama dia orang, tengok dia orang punya buku sekolah apa semua. So bagus, alhamdulillah, saya suka. Saya suka perkara itu sebenarnya. Selain daripada anak-anak yang positif ataupun negatif HIV ni, ada juga kes-kes lain seperti yang ini Kak Fitri, dia cucu nenek, cerita sikit Okey. Cucu nenek ni dia merupakan anak orang asli dekat Kampung Tekeh, Negeri Sembilan. Saya dapat dia tahun 2020 saya rasa. Waktu tu minta maaf lah, waktu tu dia ada 5 beradik. Lepas tu ni cerita sedikit lah. Ni saya boleh bercerita sebab ini adalah kes, tapi saya tak mention nama lah. Kakak dia masa tu 14 tahun telah dirogol oleh bapa tiri dia. Dan masa tu dia mengandung lah. Dan mengandung, saya bela sampailah dia salin dan buat DNA, memang betul bapak dia. So sekarang ni kes dalam mahkamah lagi lah. Jadi anak cucu saya tu dah umur 2 tahun sekarang. Jadi Adam dah umur 2 tahun. Nah, ini mak saudara lah. Jadi 5 campur 1 lah 6. Jadi anak asli 6. Dan insyaAllah minggu depan JKM dah telefon saya semalam. Saya dapat lagi insyaAllah anak dengan mak. Yang mak dia HIV, orang asli juga, daripada Tapah. Anak dia baru lahir. Dia baru seminggu lahirkan anak. So bertambah lagi lah saya tambah lagi cucu. Okey, kalau saya ni bersama dengan cucu-cucu mama, Ridwan pula bersama dengan anak-anak mama. Ridwan, kenapa saya kata anak dengan cucu? Maksudnya bezanya sebab mama dapat anak angkat yang pertama, yang bukan pertama, cucu angkat pertama. Waktu tu dia baru lahir, saya bagi pada Alung. Alung, jadi itu anak Alung. Adam, Ashraf anak Alung. Ashraf anak Alung. Jadi Ashraf sekarang dah umur 14 tahun. Bila dah umur 14 tahun, kira 14 tahun ke bawah tu semua cucu. 14 tahun ke atas tu semua anak. Jadi yang dah meningkat dewasa nampak sebaya dengan Ridwan tu, anak-anak mama ni. Apa cerita Ridwan? Jadi saya fahamlah kenapa dipanggil anak. Kalau di sana cucu, di sini anak. Kalau saya pangkat abang lah. Kat sana Ika, pangkatnya anti Ika. Tapi tak mengapa. Okey, sekarang bersama saya kita ada Mustaqim berumur 14 tahun, kita ada Darus berumur 16 tahun dan juga kita ada Alif berumur 16 tahun. Anda duduk dengan mama ni sejak umur berapa? Alif dahulu. Okey, cakap dengan mikrofon. Anda tak dengar suara nanti. Okey, Alif umur berapa? Rasanya dalam 6 bulan. 6 bulan. Macam mana duduk dengan mama? Dengan 25 adik-beradik yang lain lah. Memang seronok lah sebab kita tak rasa macam alone. Semua memang kalau ada apa-apa memang adik-beradik ada lah. Maksudnya kalau susah ke apa ke memang diorang tolong lah. Macam even kalau nak belajar untuk exam ke memang akak-akak akan tolong ajarkan kita orang semua. Alif sekarang kat sekolah mana? Pandai Indah. Sekolah Pandai Indah. Ya. Sama dengan Darus. Darus macam mana duduk dengan mama umur berapa? Sejak umur berapa? Sama 6 bulan. Macam mana pengalaman duduk dengan mama? Senyumnya ni kan? Best lah kan? Seronok. Ceritakan sedikit pengalaman mungkin bersama dengan lain latar belakangnya cerita. Setiap orang ni berbeza-beza kan? Dengan kakak-kakak bagaimana, dengan pangkat adik-adik yang bagaimana? Saya suka duduk dengan orang. Best. Belajar okey? Belajar okey. Sekarang tiket tempat jugalah. Satu sekolah? Sama sekolah. Okey, Mustaqim pula macam mana? Ceritanya bagaimana Mustaqim? Beza sikit ni sebab saya difahamkan dia tak duduk seawal 6 bulan lah. Mustaqim duduk dengan mama seawal
Darjah 5. Darjah 5. 7 tahun. Dah 7 tahun lah. Ya, macam mana duduk dengan mama okey? Okey je. Okey. So sekarang kalau macam diberi peluang lah untuk menyambung pelajaran selepas ini kan. Duduk dengan 25 orang, latar belakang berbeza, semua orang berjaya. Nanti besar jadi apa? Tak pasti lagi lah. Tak pasti lagi baru tingkatan 2. Cita-cita pun belum ada lagi lah. Darus? Ada? Jadi peniaga. Jadi peniaga. Alif? Pembaca berita. Pembaca berita. Kak, dia nak jadi pembaca berita kah? Boleh lah. Boleh ganti kan? Lepas ni. Kat sini ramai otak-otak hebat lah. Kan? Jadi untuk pengetahuan anda semua, mungkin macam di kalangan cucu mama, salah seorang tadi mungkin tidak bernasib baik untuk menghidap HIV yang diterima oleh ibu bapa mereka. Tapi mereka ini mempunyai cerita berbeza. Mereka tidak ada sakit tersebut, tetapi mereka boleh hidup dan juga bergaul dengan anak-anak yang kurang bernasib baik. Macam mana penerimaan anda terhadap mungkin anak-anak yang tidak bernasib baik seperti Iskandar yang mempunyai HIV, AIDS. Ya, Alif. Okey je sebab pada pendapat saya lah HIV ni dia bukan senang berjangkit. Dia ada macam ada cara ada cara untuk berjangkit dan kita rasa macam tak apalah, kita dah duduk satu rumah semua, jadi kita pun takkanlah nak pinggirkan dia macam dia ni ada sakit, takkan kita tinggalkan dia, takkan kita nak asingkan dia. So kita decide untuk always dengan dia, jadi bagi macam selalu bersama dengan dia. Jadi dia tak terasa macam orang semua tak sikat dia ke apa. Darus okey. Best ada Iskandar dekat rumah. Apa keistimewaan, apa seronoknya ada bermain dengan Iskandar? Best lah. Macam rasa ada adik kandung sendiri. Adik kandung sendiri. Mustaqim pula macam mana? Seronok dia kalau kat rumah saya selalu minta tolong dia, tolong saya kemas rumah. Itu biasa kalau budak-budak adik-adik bongsu ni kan selalu jadi masa ni pergi sana. Okey, sekarang kita kembali kepada Ika. Anti Ika. Kalau kat sana Abang Ridwan, kat sini jadi Aunty Ika. Tadi kita bawa borak ni dengan tua dengan Kevin bagi tahu pagi tadi makan roti canai. Satu keping, lepas tu yang penting kena pedas. Yang itu. Tapi menariknya sebab tadilah kita sembang-sembang banyak aktiviti mereka di tempat di rumah kan. Itu rumah dia lah, saya panggil rumah. Maksudnya dia orang tak tahu yang dia tak faham sebenarnya kan. NGO ni maknya di luar. Nenek dia luar. Maksudnya kat dalam rumah tu dia itu rumah dia. Tu syurga dunia dia. Dan kalau nampak kat luar tu ada signboard. Signboard tu sebenarnya office saja. Tepi tu Persatuan Pernim tu dan keluarga besar tu saya tumpangkan sikit je office. Itu office. Tapi dalam rumah tu this is my house, rumah saya. Dia cara macam tu. Maksudnya konsep tu konsep keluarga dalam rumah. Macam mana orang datang pun datang ke rumah orang. Maksudnya orang orang yang tetamu tu kena tahulah bahawa tu anak orang. Dia tak boleh nak kotak-katik, tak boleh nak dihina. Macam itulah. Betul. Macam di atas meja ni kita ada buku hasil nukilan Mama. Di sini, Aku Seorang Nordina Alawi. 2 dekad perjuangan cinta tanpa sepadan. Ini buku baru. Buku baru, terbaru dan saya lancarkan pada 8 Ogos 2022. Baru inilah buku. Mungkin buku terakhir saya lah kot. Sebab bukan senang nak buat buku kan. Betul. Jadi saya telah meminta bantuan ataupun tolong kawan saya Lili Yasna Nasir untuk buat buku ni. Sebab saya tak mampu nak menulis buku. Jadi saya bersama Lili dan Lili memahami jiwa saya dan dia buat buku. Jadilah buku ni dan bila dah jadi buku ni, anak saya sendiri Amelia Irna Along, dia sendiri yang sunting ataupun yang tengok balik daripada A sampai Z buku ni. Sebab buku ni akan jadi sejarah insya-Allah. Jadi Along juga adalah dia menjadi penyunting tu, maksudnya dia mana yang tak yang censored tu dia akan betulkan lah. Maksudnya semua betul dalam ni insya-Allah benar, tapi yang depan-depan ni macam waktu saya zaman remaja tu alas penulis Mama. Penulis sekarang cantik lagi cantik. Penulis nak tambah cerita garam dalam tu kan. Tapi yang di belakang-belakang ni semua betul belaka. Tapi ini menarik. Ini ada Kami Anak Mama, keluarga besar Nordina. Kenapa Mama buat buku Kami Anak Mama Nordina Alawi? Sebab saya masa tahun 2012 saya buat buku ni, saya tengok rata-rata bila ke sekolah orang selalu mengejek anak-anak saya. Jadi sebab apa dia kata sebab bukan kerana anak tu
anak tu bukan macam selekeh pun. Tapi kan anak tu ramai, bilangan ramai, tu anak yatim. Jadi sebab tu mama cakap namakan kami anak Nolina Alawi. Kami ramai tapi kami bukan anak yatim. Tapi kami memanglah mereka anak yatim. Tapi janganlah panggil mereka begitu. Ya, betul. Mereka ni kami anak Nolina Alawi, maksudnya bangga jadi anak Nolina Alawi. Ada mamanya, ada neneknya di sini. Ada atuknya. Ada antinya di sini. Abang di sana. Abang uncle. Tak sedikit tengok ni baju lawa segak semua ni. Sayang nenek tak? Sayang nenek tak? Oh, berapa banyak sayang nenek? Banyak besar mana sayang? Sikit ke banyak ke sikit? Banyak. Macam mana? Lo macam mana? Wow, macam tu. Iskandar okey ke? Iskandar malu-malu dekat sana. Iskandar tadi dah makan dah? Dah makan dah. Makan apa sayang? Roti canai okey. Lepas subuh tadi dah keluar. Lepas semayang yang subuh tu keluar. Lepas tu sampai dekat Kampung Kerinci dah pukul 7. So saya kata tak apa. Bukan pukul 7, 6.30, 6.45 rasa. Jadi saya kata nenek cakap makan dulu. So makan dia sendiri kenyang lah. Itu yang memang Nolina Alawi ataupun nenek ataupun mama, dia akan susah hati kalau anak dia tak makan. Dia akan susah hati kalau lauk tak ada kat rumah. Dia bila lauk ada kat rumah, dia akan senang hati. Dia nak tinggal di mana pun, tak kerja pun senang. Yang penting anak sekurang-kurangnya ada satu lauk, nasi cukup. Itu penting. Itulah hati seorang ibu, hati seorang nenek yang menjaga cucu dan juga keluarga besarnya di belakang ini. Terima kasih banyak-banyak Mama di atas segala sumbangan, pengorbanan, kasih sayang, cinta tanpa sepadan kepada anak-anak dan cucu-cucu yang sangat istimewa. Kalau orang cakap saya berlakon, dah penatlah saya berlakon. Dah lama sangat dah. 20 tahun lebih 21 tahun. Memang ikhlas tulus daripada hati. Terima kasih banyak. Terima kasih juga kepada cucu-cucu. Terima kasih kepada anak-anak Mama di sana yang bersama dengan Abang Ridwan. Abang Ridwan. Okey, kita takkan terhenti di sini bercerita mengenai AIDS ini. Ada lagi topik yang menarik mengenai AIDS bersempena dengan sambutan Hari AIDS Sedunia 2022. Tapi kita nak berehat seketika. Kembali semua selepas ini bersama dengan kami dalam Saat Pagi Malaysia.